Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila buka muka surat 106 buku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walizil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Terjemahan ayat 7 ya. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura, apa sahaja yang Allah kurniakan kepada rasulnya, yakni Nabi Muhammad, dari harta penduduk negeri-negeri Yahudi dengan tidak berperang. Falirrasuli walidil falirrasuli falillahi walirrasuli walidil qurba falillahi walirrasuli, maka bagi Rasulullah, maka bagi Allah, bagi Rasulullah, bagi orang miskin serta orang-orang musafir serta orang terputus bekalan dalam perjalanan. Kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, ketetapan yang demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya dari kalangan kamu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya itu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya. Munasabah ayat, yakni hubungan ayat ini, ayat 6 ni sepatutnya hubungan ayat 6 dengan ayat yang terdahulu. Ayat-ayat terdahulu melaporkan kenyataan yang menimpa Bani Nadir. Rumah-rumah mereka diroboh, pokok-pokok kurma ditebang, kemudian diusir ke Syam. Ayat-ayat ini pula menyatakan harta benda tinggalan mereka yang dirampas tanpa pertempuran itu tidak sama dengan harta ghanimah yang dirampas.
Harta ghanimah pernah dirampas sebelum ini dalam peperangan Badar dan Uhud. Ada cara pembahagiannya yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana peperangan lain, peperangan bertempur, berlaku peperangan itu. Tetapi di sini tidak berlaku pertempuran. Musuh terdiri daripada Yahudi melarikan diri, mengaku kalah lebih awal sebelum berperang. Oleh yang demikian, pembahagian harta tidak patut disama dengan pembahagian harta ghanimah dahulu. Justru harta Bani Nadir tidak diisytihar sebagai ghanimah, sebaliknya disebut fai, yakni harta pulang kepada orang mukmin, pulang kepada orang Islam. Bila pulang kepada orang Islam, berbeza dengan harta yang ada di tangan orang kafir. Harta yang ada pada tangan orang kafir, mereka bakhil terhadap orang Islam. Mereka pernah menyatakan, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Wajarkah kita beri makanan kepada orang yang ada Tuhan? Kalau Tuhan nak beri, Tuhan beri makanan kepada mereka. Tidak perlu kita bantu mereka. Jadi ini satu bahasa yang sangat kesat, satu bahasa yang tidak ada simpati langsung terhadap orang mukmin, orang Islam. Oleh yang demikian, harta yang ada pada mereka, harta itu tidak pulang, tidak pergi, tidak mengalir kepada orang Islam. Oleh yang demikian, harta yang dirampas dalam peperangan An-Nadir ini, harta ini akan diagih kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, kepada ibn sabil dan lain-lain lagi. Harta al-fai' hendaklah diserah kepada Rasulullah untuk diuruskan pembahagiannya kepada kaum kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang kehabisan wang dalam persafiran. Walizil qurba, lizil qurba maknanya kaum kerabat Nabi. Kaum kerabat Nabi bukan hanya anak cucu dan keturunan Fatimah, tidak, bukan mereka saja. Seperti mana orang-orang Syiah berpandangan. Mereka berpendapat zil qurba anak cucu yang keturunan daripada Ali, daripada Fatimah. Sedangkan Nabi mempunyai beberapa orang anak daripada Khadijah radhiyallahu taala anha, samalah juga dengan Fatimah. Oleh yang demikian, mereka juga seharusnya disenaraikan dalam golongan orang yang wajar diberi bantuan daripada harta fai ini. Sepatutnya begitu. Tetapi Syiah memandang kaum kerabat yang boleh menerima bantuan ini hanya daripada golongan daripada anak-anak Ali, daripada Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini adalah sesuatu perkara yang tak betul lah kira-kira. Ayat ini menyatakan harta fai perlu dibahagi pertama Allah dan Rasul, tabung kerajaan, dana fai. Kemudian walizil qurba, zil qurba maknanya kaum kerabat Nabi. Maknanya bila zil qurba, bila satu dana yang dipegang oleh Nabi, yang kedua zil qurba, mana zil qurba mempunyai dua sumber. Jika Nabi SAW melihat zil qurba ini memerlukan bantuan, memerlukan tambahan, dia boleh ditambah daripada dana al-fai'. Tapi sumber yang khas pada mereka pun sudah ada, zil qurba namanya. Jadi oleh kerana itulah dalam awal Islam, zaman pemerintahan Bani Umayyah, mereka tidak beri kepada kaum kerabat yang terdekat ini, kerana kaum kerabat daripada keturunan Ali. Sebab mereka pada zaman awal Islam juga, ketika beberapa khalifah memberi, tetapi orang-orang yang ada di kalangan kaum kerabat yang terabai. Zaman Umar Ibn Abdul Aziz semuanya diberi, sama ada keturunan Ali daripada Fatimah ataupun anak-anak Nabi daripada kumpulan yang lain. Pada masa itulah juga di dalam khutbah
Khutbah sama ada khutbah Jumaat, khutbah hari raya, khutbah mana-mana pun dibacakan satu ayat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha li wa lakum. Tinggallah seterusnya dibaca dalam khutbah. Ayat ini menyeru supaya berlaku adil. Ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan beri kepada kaum kerabat. Zaman Umar bin Abdul Aziz, kerana Umar rasa kesal sebahagian daripada zawil qurba tidak dapat sumbangan itu disebabkan permainan politik mereka, politik sesetengah kumpulan. Umar ibn Abdul Aziz terkenal sebagai seorang khalifah yang sangat adil pada zamannya. Oleh itu segala kesilapan yang berlaku pada zaman khalifah sebelumnya diperbetulkan. Ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan seolah-olahnya menyedarkan kesilapan yang berlaku pada zaman pemerintahan sebelumnya, iaitu orang yang berhak tak dapat, berilah kepada mereka, supaya tidak ada lagi rasa dendam atas sebab-sebab politik, bukan kerana soal agama tapi soal politik. Jadi walaupun permainan politik ni pun sudah ada yang dapat bantuan, ada yang tak dapat. Penyokong-penyokong tu dia dapat, sokong kuat dia dapat banyak, kalau sokong dia tak ada pembangkang maka tak dapat. Itu perkara biasa. Tapi hari ini mengapa dalam khutbah itu dibuang ayat ni? Bacalah, walaupun orang tak faham pun tak apalah. Sekurang-kurangnya kita kembalikan semula kesedaran yang kesilapan yang berlaku dalam sebahagian daripada pemimpin yang mengabaikan orang-orang yang sepatutnya dapat, tapi disebabkan mereka ini tidak menyokong, bukan penyokong-penyokong mereka, diabaikan daripada bantuan yang sepatutnya mereka dapat. Jadi hari ini tak baca. Saya tak ada dengar orang baca. Tak baca tu maknanya tak ditulis dah dalam khutbah tu. Kalau ada dibaca, tapi setengah negeri baca ada. Walaupun begitu telah sekian lama khutbah ni tak tinggal ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan tu. Tak tinggal. Tetapi akhir-akhir ni saja ayat tu tak ada. Patutnya bawa masuk baliklah ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, supaya wang ihsan tu diagih kepada semua orang. Bagi Negeri Terengganu bagi, Negeri Kelantan bagi, royalty minyak, patutnya lah seperti tempat-tempat lain. Tapi dibagi sebenarnya, cumanya dia ada peraturan lain sikit, bukan tak bagi. Itu menafikan hakikatnya. Ada harta al-fai' adalah diserah kepada Rasulullah untuk diuruskan pembahagiannya kepada kaum kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang kehabisan wang dalam persafiran. Ulasan perkataan. Kita pergi kepada hukum harta al-fai' ni, buat tinggallah ulasan perkataan tu buat masa. Hukum harta al-fai', ulama tafsir menyatakan ayat ini diturunkan berkenaan pembahagian harta rampasan al-fai' yang ditinggalkan oleh Banu Nadir tanpa pertempuran. Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain meriwayatkan daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya semua harta Banu Nadir dikira harta rampasan al-fai', bukan harta rampasan ghanimah, tidak, yang diserah kepada Rasulnya. Harta itu tidak dibahagi seperti ghanimah, malah ia dikhusus kepada Rasulullah. Baginda mengambilnya untuk perbelanjaan setahun bagi keluarganya, kemudian bakinya digunakan untuk keperluan perang seperti membeli pedang, perisai, kuda dan lain-lain kelengkapan untuk perang fi sabilillah. 59.6.
harta benda yang ditinggal oleh Yahudi Banu Nadir setelah mereka diusir keluar dari bumi Madinah tidak disifatkan sebagai harta ghanimah kerana orang-orang Islam tidak bertempur. Oleh itu pembahagiannya tidak dilakukan sebagaimana ghanimah. Harta ini disebut al-fai' yang diserahkan kepada Nabi SAW untuk dibahagi-bahagikan pada jalan Allah dan Rasul, keluarga Nabi, anak-anak yatim, fakir miskin dan lain-lain dalam persafiran. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab. Selepas terjemahan tu katanya, kamu tidak bertempur dan tidak menanggung kesulitan musuh-musuh yang kamu hadapi itu dekat saja jaraknya dengan Madinah. Kamu boleh keluar hanya dengan berjalan kaki tanpa memerlukan kenderaan, unta dan kuda. Perkampungan Banu Nadir itu kamu tawan dengan cara damai. Oleh itu sebahagian harta rampasan tidak boleh disamakan dengan ghanimah. Kejayaan mengusir Yahudi Banu Nadir dari bumi kediaman mereka bukan kerana kebijaksanaan kamu menyusun strategi perang, walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulnya mengalahkan sesiapa yang dikehendakinya. Dalam riwayat ada menyebutkan Nabi SAW membuat suatu perisytiharan kepada orang Muhajirin dan orang Ansar. Setelah Nabi membuat keputusan untuk membahagikan harta al-fai' ini kepada orang Muhajirin saja kerana mereka fakir miskin. Sebaliknya pula, jika orang Madinah merasakan mereka juga mahu, mereka harus bekerja seperti orang Madinah. Orang Makkah harus bekerja. Mereka tidak boleh terima harta fai' saja, sedangkan mereka tak keluar rumah pun. Banu Nadir itu perkampungan mereka dekat saja dengan kota Madinah. Jadi oleh yang demikian, jika mereka mahu dibahagikan juga, mereka harus bekerja. Wang daripada harta fai' ini boleh dibayar kepada mereka. Setelah mereka bekerja, sama-sama mendapat untung dan sama-sama mendapat harta yang ditinggal oleh Banu Nadir. Orang Ansar dia jawab, kami bersedia untuk tidak mendapat apa-apa. Sebaliknya pula, harta kami, rumah tangga kami sedia membantu, kami sedia membahagi kepada orang-orang Muhajirin, seperti mana yang pernah dilakukan oleh Sa'd bin Rabi'. Sa'd bin Rabi' orang Ansar, setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi persaudarakan di antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Antara yang dipersaudarakan oleh Nabi ialah Abdul Rahman bin Auf yang pandai berniaga, dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi' orang Madinah yang kaya. Lalu Sa'd bin Rabi' ambil Abdul Rahman bin Auf bawa balik. Dia beritahu, wahai Abdul Rahman, Sa'd orang Madinah. Sa'd kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, rumah aku ini, dia kata, aku nak bagi separuh untuk kamu dan separuh untuk aku. Harta kebun aku pun aku nak bagi separuh untuk kamu, separuh untuk aku. Demikian juga jika kamu ingin berkahwin, katanya, beritahu kepada aku, dia katanya, aku sedia menarik diri daripada beberapa orang isteriku untuk kamu, katanya. Sa'd bin Rabi' dengan ikhlas hati menawar. Abdul Rahman bin Auf juga dengan senang hati menjawab, katanya, itu semuanya tiada pada aku, tapi aku meminta daripada kamu tunjukkan jalan kepadaku untuk ke pasar bagiku berniaga, katanya. Lalu Sa'ad tunjuk jalan kepada Abdul Rahman, pergilah, katanya, ikut jalan ini, kiri kanan, kamu sampailah kepada satu pasar, katanya, untuk berniaga. Abdul Rahman pergi berniaga, beberapa hari dia balik. Setelah dia balik, mukanya merah, maknanya dia sudah dapat belanja dengan wangnya sendiri, hasil perniagaannya, keuntungannya. Dia jual apa pergi berniaga? Dia jual minyak sapi, itu dia. Tetapi
jualan itu, perniagaan itu menguntungkannya kerana dia jual tanpa riba. Kedai itu pada mulanya ramai orang Yahudi pergi meniaga, tapi setelah orang-orang Muhajirin datang dan turut meniaga di pasar yang sama, orang Yahudi terpaksa tutup kedai kerana jualan orang Yahudi menekan orang yang membeli, menekan orang Islam. Sebagainya jualan cara Islam ini tiada penekanan padanya, menyebabkan mereka mendapat berkat dan keuntungan yang lebih besar. Itu sejarah menyatakan kepada kita bahawa riba adalah satu keuntungan, satu kerugian. Riba, sebaliknya jualan tanpa riba ada barakah dan menguntungkan. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Kita akan sambung pada kemenangan yang kamu peroleh itu adalah dari kudrat Allah yang memberi kuasa kepada Rasulnya menurut kehendak yang ditentukan oleh Allah, seperti mencampakkan rasa takut ke dalam hati musuh, menyediakan suasana yang baik, yang banyak memihak kepada Nabi. Maka kemenangan itu tidak ditentukan oleh tentera, tetapi ditentukan oleh Allah yang memberi kuasa kepada Rasulnya. Itulah dulu, kemudian kita sambung lagi besok daripada pada tempat yang kita berhenti ni. Tak boleh tidak dibaca, anda baca dah baca pula, masa pun dah tak ada dekat ni. Menurut Nabi-Nabi, menurut Said Qutb. Kita sambung kat situ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.